Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Nur Hakim Hassan dari kelas Pak I, nombor Matrix DSU 20202488. Okey, baik. Rancangan perniagaan dari kumpulan saya ialah Coop di Pastry, yang makna Coop di Pastry ni ialah perniagaan yang berjenis pastry yang menjualkan roti, kek, pie dan bermacam-macam jenis pastries. Okey, pengenalan Coop di Pastry ialah bermula dengan minat yang mendalam terhadap pembuatan makanan berbentuk konfesioneri, iaitu seperti bakery dan pastry. Kemudian pula disusuli dengan hasilan makanan sejuk beku seperti kari puff, sandwich, popiah dan samosa, serta tempahan yang diterima secara kecil-kecilan daripada saudara dan rakan terdekat. Kami telah membuat keputusan untuk mengorak langkah secara serius dan seterusnya bercadang menubuhkan syarikat Coop di Pastry serta akan mendaftarkan syarikat ini secara rasmi pada Januari 2022. Perniagaan ini diusahakan oleh Encik Muhammad Nur Hakim, iaitu saya sendiri, dan telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dengan nombor pendaftaran 20202 0304 5086 Coop di. Okey, baik. Okey, premis perniagaan yang ditinjau berpotensi terletak di lot kedai kawasan perumahan di Taman Danau Kota. Peluang ini membolehkan kami menambahkan lagi usaha bagi menyediakan pelbagai jenis makanan konfesioneri dan sejuk beku untuk jualan. Selain daripada itu, kami bakal menyediakan khidmat tambahan dan khidmat hantaran terus ke rumah mahupun pejabat. Premis ini turut dijadikan pusat pembekalan produk makanan sejuk beku dan bakery untuk kafe dan kantin kawasan sekitarnya. Secara ringkasnya, kami telah menyertai kursus asas pembuatan pastry seperti kari puff, roti, pizza dan kek yang menyentuh teknik dan kaedah yang betul dalam industri konfesioneri. Syarikat kami merancang untuk membina kedudukan pasaran yang kukuh di bandar kerana berdasarkan kedudukan pasaran industri rakan-rakan dan pilihan warga Malaysia selaras dengan gaya hidup yang memerlukan makanan yang ringkas juga berkhasiat. Okey, baik. Latar belakang penubuhan syarikat dan tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Latar belakang penubuhan syarikat bagi syarikat Coop di Pastry ini ialah perniagaan yang akan menjalankan pembuat, penerima tambahan dan juga pengedar produk berasaskan bakery seperti aneka jenis kek seperti croissant, macaron dan pelbagai jenis kek. Coop di Pastry didaftarkan pada tahun 2021. Di Coop di Pastry kekal beroperasi setiap hari dan masih berdaya saing. Antara contoh tujuan penyediaan yang disediakan oleh syarikat Coop di Pastry ini ialah dari segi pembiayaan kewangan. Ialah syarikat kami memohon pembiayaan dari MARA. Selain itu juga perancangan baru bagi perniagaan ini ialah dapat melebihi menjual makanan yang lebih unik supaya dapat menarik perhatian pelanggan terutamanya kepada kanak-kanak. Alright, okey, seterusnya ialah profil syarikat. Di sini boleh kita lihat di mana profil syarikat ini. Namanya ialah Coop di Pastry. Alamat syarikat yang terletak pada nombor 24 Jalan 7/23E, Taman Danau Kota 53300 Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, boleh juga berhubung dengan nombor telefon dan juga faksimile iaitu 011335411143. Dan email dan FB kami ialah coopdipastry@gmail.com, manakala FB Coop di Pastry Official. Okey, bentuk perniagaan saya ialah rakan kongsi dan kegiatan utama perniagaan ialah pastry dan bakery. Alright, seterusnya ialah rancangan organisasi. Alright. Bermula dengan visi, misi dan objektif. Alright. Visi kami ialah membuka sebuah galeri kek yang menawarkan kepelbagaian dari segi rasa dan bentuk, selain membuka sebuah kedai yang menjual barang-barang keperluan membuat kek dan roti yang dijual dengan harga yang murah. Misi kami pula ialah meningkatkan ekonomi yang giat berkembang dan meraih keuntungan mengikut acuan sendiri. Manakala objektif ialah mengeluarkan dan memasarkan makanan yang halal dan mempunyai identiti tinggi serta tercipta jenama ke peringkat antarabangsa. Menyediakan maklumat lengkap bagi tujuan memohon pembiayaan kewangan dari institusi kewangan
menyediakan garis panduan untuk pihak pengurusan supaya syarikat ini berjalan dan berkembang mengikut seperti yang dirancang. Sebagai bahan rujukan untuk meyakinkan pembekal bahan akan keupayaan perniagaan. Alright, di sini boleh kita lihat Muhammad Nur Hakim ni sebagai pengurus pentadbiran, Muhammad Aiman sebagai pengurus organisasi, manakala Muhammad Alif Haikal ialah pengurus kewangan. Seterusnya ialah Muhammad Uzair Ihwan Shah sebagai penyelia bahagian promosi dan Muhammad Azam ini ialah sebagai penyelia bahagian jualan. Alright, seterusnya kos peralatan yang berada di pejabat Kop Dipastri yang boleh kita lihat jumlah keseluruhannya ialah 10,940. Okey, seterusnya ialah tenaga kerja pengurusan. Tenaga kerja pengurusan yang boleh kita lihat keseluruhan gaji yang diberikan adalah sekitar 1,800 hingga ke 2,000. Okey, seterusnya ialah analisa sasaran pasaran. Konsep utama syarikat kami adalah berdasarkan keutamaan dan kehendak pelanggan. Selain itu, syarikat ini mementingkan persaingan yang sedia ada dan bersih. Oleh itu, pemasaran syarikat juga mengambil faktor persaingan yang wujud dalam pasaran. Perniagaan ini beroperasi di kawasan ini kerana bilangan pesaing yang kurang dan sasaran pelanggan yang besar dari berbagai peringkat umur, terutama pelajar sekolah yang mana pastri ini tidak asing lagi. Produk kami ini semua kepada semua jantina lelaki maupun perempuan dan sesuai untuk berbagai majlis yang besar untuk menerima tempahan. Oleh itu, persaingan adalah terhad dan perniagaan ini mempunyai potensi yang cerah untuk berkembang. Seterusnya ialah analisa pesaing. Boleh kita lihat analisa pesaing di sini ialah di mana Dunkin Donuts iaitu menjual donuts dan minuman. Dia punya kelebihannya ialah mempunyai kotak yang besar untuk pengisian lebih banyak donat dan mempunyai pelbagai aneka atau perasa yang lebih banyak. Manakala pesaing yang kedua ialah Big Apple Donuts iaitu menjual donuts dan minuman yang mana kelebihannya mengikut stylist yang berbeza dari kedai-kedai yang lain. Donat ini juga terhasil dengan mempunyai rendah kalori dan kadar gula yang sangat rendah. Mempunyai sikit jenis donat yang dibuat, tidak menawarkan menu yang lengkap namun menyertakan pilihan kegemar pengguna untuk menarik pelanggan. Manakala kelemahan Dunkin Donuts ni ialah kotak yang disediakan tidak begitu tahan dengan lama. Harga yang dijual sedikit mahal. Okey, baiklah. Seterusnya ialah perbelanjaan pentadbiran. Boleh kita lihat jumlah perbelanjaan pentadbiran ialah dengan harga RM66,550. Seterusnya ialah rancangan pemasaran. Okey, rancangan pemasaran yang pertamanya ialah jumlah potensi pasaran. Yang mana kita lihat peratusan yang kopi di pastry dapat 30%, manakala Big Apple lebih tinggi daripada Dunkin Donuts, di mana Big Apple 50% dan Dunkin Donuts ialah 20%. Yang di mana Big Apple lebih banyak persen orang yang suka datang ke Big Apples. Okey, seterusnya ialah ramalan jualan. Okey, syarikat kami meramalkan pada tahun ni jualannya akan berjumlah dengan RM614.14 Seterusnya ialah strategi pemasaran. Okey, produk kami ialah jenama iaitu Puff Pastry Asian Cuisine. Dan yang keduanya ialah Curry Puff Rangup Malay Cuisine. Jenis pembungkusan ialah transparent boxes dan juga plastron form. Jaminan produk ini sesuai dengan segala jenis majlis. Contohnya perkahwinan, perpisahan, majlis hari jadi serta majlis hari raya. Harga yang ditetapkan ialah mengikut acuan yang telah ditetapkan. Manakala saluran agihan ialah ejen sekitar Kuala Lumpur menjual makanan dan minuman kepada yang terdiri daripada pelajar, pencarah dan staf-staf kaki tangan kerajaan. Selain itu, sasaran pasaran juga diluaskan lagi kepada penduduk di sekitar Sintok dan Chenglun. Mengambil tempahan pelanggan untuk majlis-majlis tertentu seperti majlis makan, kahwin dan sebagainya. Pihak kami akan cuba memenuhi permintaan pelanggan dengan test tertentu. Promosi ialah media sosial, membership. Tujuan jangka pendek dari promosi ini adalah membantu Kop di Pastry untuk mendapatkan positioning baru di masyarakat sehingga mampu menunjang pemasaran yang ada
Kedepannya diharapkan melalui promosi yang ada, Koop di Pastry mampu meningkatkan omzet dan penjualan mereka strategi promosi. Okey, seterusnya ialah perbelanjaan pemasaran. Boleh kita lihat di sini dengan jumlah 41,960. Okey, seterusnya ialah rancangan operasi. Okey, penerangan produk yang dikeluarkan ialah puff pastry, asid cuisine dan keripat beranggup. Okey, proses pengeluaran iaitu carta ahli proses penyediaan ni boleh kita lihat mulanya ialah pesanan daripada pelanggan secara bersemuka atau dalam talian. Yang keduanya menyediakan pesanan mengikut tempahan daripada pelanggan. Yang ketiga, masakan dihidangkan kepada pelanggan dan habis. Okey, ini per stepnya juga yang boleh kita lihat. Okey, seterusnya waktu operasi. Waktu operasi kami dari Isnin hingga ke Sabtu bermula dari 9 pagi hingga 10 malam. Cuti umum pembuka juga 9 pagi hingga 10 malam. Rancangan pengeluaran setahun. Okey, ini boleh kita lihat rancangan pengeluaran setahun bulan setiap untuk unit pengeluaran stok simpanan, jumlah pengeluaran. Okey. Senarai bahan mentah ataupun produk. Bil jenis bahan kuantiti boleh kita lihat jumlahnya ialah hampir RM3,000. Okey, senarai pembekal. Okey, syarikat Koop di Pastry ini mendapat pembekal daripada House of Ingredients yang berada di berdekatan dengan Koop di Pastry. Lepas yang keduanya Bibun Food SDN BHD dan juga yang ketiga Backwith VN. Okey, kesemuanya ini berdekatan dengan Koop di Pastry. Okey, senarai pekerja bahagian pengeluaran ni boleh kita lihat. Okey, seterusnya ialah kepentingan rancangan kewangan. Okey, kepentingan rancangan pengeluaran ialah asas pengurusan wang. Ia melibatkan pengurusan akaun simpanan dan cek dalam menguruskan aset kewangan. Ini merupakan langkah pertama terhadap pengurusan aset kewangan yang lebih rumit seperti pelaburan dan akaun bersara. Kita mestilah bijak memilih akaun cek di bank atau institusi kewangan yang tepat. Menguruskan akaun simpanan melibatkan pemahaman pentingnya simpanan, menentukan tujuan dan memilih pilihan terbaik simpanan. Koop di Pastry telah memilih Maybank untuk menjadi akaun simpanan. Selain itu, MARA menjadi institusi pembiayaan pulangan modal Koop di Pastry. Okey, seterusnya adalah pengurusan kredit. Kredit adalah bidang kewangan peribadi yang menyebabkan ramai orang terjebak. Dalam masalah kewangan, kredit membolehkan seseorang untuk menerima wang barang atau perkhidmatan dalam bentuk pinjaman dengan bersetuju untuk membayar pinjaman pada jangka waktu dan kadar bunga kredit tertentu. Pengurusan kredit yang betul adalah tentang kefahaman tentang pinjaman wang bagi mendapat tawaran yang baik dan bagaimana untuk mengira beban kewangan dan bayaran bulanan. Ia juga melibatkan bagaimana untuk memperbaiki catatan kredit yang buruk dan tepat untuk mendapatkan bantuan jika anda mendapat kesulitan. Okey, seterusnya ialah kos pelaksanaan projek. Boleh kita lihat di sini. Dan ini adalah sumber pembiayaan. Kami memilih Maybank dan MARA. Dan yang ketiganya adalah rakan perniagaan di mana menjadi modal kepada kami sebanyak RM5,000. Okey, seterusnya ialah jangkaan jualan dan pembelian. Jangkaan jualan di mana tahun pertama kami menjangkakan RM658.14. Yang keduanya ialah RM 1,316,028. Yang ketiga ialah RM1,974,042. Okey, manakala jangkaan pembelian boleh kita lihat di sini jangkaannya